kita akan mengikuti satu segmen wawancara berkenaan dengan perlumbaan basikal ya. Jadi kita bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, 3 orang narasumber yang kita bawakan di studio 4 iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Arifin bin Haji Abdul Rashid merupakan pengerusi, dan juga bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Yunus bin Haji Pungut iaitu timbalan pengerusi, dan diikuti dengan bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Arifin bin Haji Ajmain iaitu setiausaha. Jadi kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, apa khabar pada pagi ini Tuan? Sehat? Alhamdulillah ya. Jadi Tuan ya, kita akan berbicara mengenai dengan perlumbaan basikal ya. Jadi sebagai mukadimah kita mengalulukan kepada Tuan Arifin, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengerusi MPBCT ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB kerana sudi mewawancara kami pada pagi ini. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi Tuan yang mengenai dengan acara yang bakal diadakan ini, jadi mungkin Tuan boleh berkongsi kepada penonton kita ya, mengenai dengan perlumbaan basikal ini. Silakan Tuan. Okey, Alhamdulillah. Acara tersebut adalah sebuah program yang dikendalikan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, iaitu program Happy Environment and Lifestyle, iaitu singkatannya ada HIL, yang merupakan kerjasama private public partnership di antara Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan dan Clinical JPMC Sendirian Berhad. Program HIL bertujuan untuk menyokong kegiatan fizikal sambil membina, mengukuhkan dan menjaga silaturahim. Salah satu matlamat program HIL ialah untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai faedah kegiatan fizikal dan cara hidup yang aktif di kalangan masyarakat Brunei. Ini dilaksanakan melalui perkongsian atau gabungan bersama sekolah, perusahaan, pusat kesihatan dan pusat sukan atau rekreasi untuk mempromosi dan mengadakan kegiatan fizikal yang bersesuaian. Alhamdulillah, Mukim Kelen Batu Cycling Team, singkatannya adalah MPBCT, telah dilantik sebagai duta bagi kegiatan fizikal di bawah program HIL tersebut, dan juga turut membuat perancangan secara tahunan dalam mengaktifkan program tersebut. Alhamdulillah ya. Jadi acara perlumbaan basikal ini sebenarnya adalah sebuah program yang dikendalikan oleh Pusat Promosi Kesihatan ya, Kementerian Kesihatan. Dan Mukim Pengala Batu Cycling Team telah dilantik ya sebagai duta bagi kegiatan fizikal di bawah program HIL tersebut, dan juga turut membuat perancangan secara tahunan ya dalam mengaktifkan program tersebut. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan anjuran ya daripada Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan dan Glen Eagles JPMC Sendirian Berhad yang mana telah pun melantik ya Mukim Penghalang Batu Cycling Team MPBCT sebagai duta bagi kegiatan fizikal ini. Jadi Tuan, mungkin dapat dikongsikan juga apakah matlamat dan juga objektif ya acara tersebut diadakan. Di antara matlamat dan objektif adalah menggalakkan Mukim Kelen Batu bagi mengamalkan cara hidup yang sihat dengan melibatkan diri dalam kegiatan sukan dan riadah secara berterusan. Sambil itu juga memupuk perpaduan, persahaman dan kerjasama di kalangan lapisan masyarakat dan penduduk Mukim Penghalang Batu. Yang ketiganya, menyediakan platform untuk kegiatan fizikal di kalangan penduduk Mukim Penghalang Batu. Dan akhirnya, meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai kelebihan kegiatan fizikal dari segi kesihatan dan mengurangkan gaya hidup sedentari. Iya, jadi itulah antara matlamat ya ataupun objektif ya acara ini diadakan. Apapun, terima kasih kepada Tuan, dan seterusnya kita akan beralih kepada Yang Mulia Tuan Haji Arifin bin Haji Ajmain, iaitu selaku setiausaha. Jadi Tuan ya, mengenai dengan acara ini, bila dan juga di mana ianya akan diadakan itu? Okey. Acara yang disebutkan tadi akan diadakan pada hari Ahad bertarikh 19 hari bulan Jun 2022 Masehi bersamaan dengan 19 Zulkaidah 1443 Hijrah.
bertempat di Pusat Kesihatan Mukim Pangkalan Batu. So jadi ianya diadakan pada minggu depan ya, Ahad depan 19 Jun. Jadi mungkin boleh dikongsikan ni Tuan antara atur caranya ni. Atur caranya ini pun sudah sedia maklum lah kepada peserta-peserta yang ikut serta. Seperti biasa dalam pukul 6 ke 6.45 check in untuk peserta-peserta. Okey, dan seterusnya acara itu akan diselajurkan dengan pembacaan doa pada 6.50 pagi. Okey. InsyaAllah pada jam pukul 7 pagi perlumbaan basikal akan dilepaskan. Okey. Dan dijangka perlumbaan ini akan berakhir dalam pukul 11 hingga 11.30 pagi. Okey. Pada pukul 11.45 pagi itu kehadiran tetamu kehormat iaitu Menteri KKBS Haji Nazmi bin Haji Muhammad. Dan seterusnya pada 12.30 hari ucapan alu-aluan daripada pihak MBP City dan seterusnya penyampaian hadiah tetamu kehormat. Dan acara akan bersurai pada jam 12.30 tengah hari tersebut. Ya, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah akan berlangsung ya pada hari Ahad 19 Jun 2022 masih itu 19 Zulkaidah 1443 Hijrah bersama itu bertempat di Pusat Kesihatan Mukim Pangkalan Batu. Jadi 10 hari yang akan mendatang ya. Jadi apa antara aktiviti yang akan bakal dijalankan ni Tuan? Okey. Aktiviti yang akan dijalankan adalah perlombaan basikal yang akan diadakan di Mukim Pangkalan Batu, yang mana akan menjalani laluan rut sejauh 114 km. Okey, rut tersebut adalah merupakan 6 kali pusingan loop, iaitu satu loop dengan jarak kira-kira 19 km. Okey, perlombaan tersebut akan diberikan cut off time-nya selama 4 jam. 4 jam ya. Okey. Acara utama perlombaan berbasikal ialah secara berkumpulan, iaitu team event yang merangkumi seramai 10 orang peserta bagi satu tim, dan minima yang perlu hadir untuk finish adalah 5 orang peserta ya. dalam tim itu. Iya. Jadi tuannya kita ada paparkan ni, ini mapnya ni. Okey. Ya, mungkin boleh tuan juga jelaskan. Okay. Manakala perlombaan basikal secara individual event itu dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu Man Elite Master, Man Veteran, Man Novice dan Woman. Okay. Seperti yang tertera di dalam map itu, laluan rut sejauh 114 km adalah bermula dari Pusat Kesihatan Pangkalan Batu, melalui roundabout Jalan Melaut Limau Manis, dan seterusnya roundabout Jalan Junjungan, Mukim Pangkalan Batu, Bengkurung Masin, Jalan Melaut Limau Manis, dan berakhir penamat di Pusat Kesihatan Pangkalan Batu. Di samping itu juga, di sepanjang perlombaan tersebut, pihak penganjur telah memohon bantuan daripada pasukan Polis Diraja Brunei, iaitu bahagian trafik, di dalam mengawal keselamatan jalan raya dan kelancaran acaranya. Iya, jadi tuannya yang dapat dipaparkan ini adalah laluan road ya, sejauh 114 km bermula dari Pusat Kesihatan Pangkalan Batu. Ini ya dapat kita saksikan bersama. Jadi mungkin boleh tuan ulang sekali lagi jalannya? Jalannya bermula di Pusat Kesihatan Pangkalan Batu, menuju roundabout Jalan Melaut Limau Manis, seterusnya roundabout Jalan Junjungan, Mukim Pangkalan Batu, Bengkurung Masin, Jalan Melaut Limau Manis, dan penamatnya di Pusat Kesihatan Pangkalan Batu semula. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi tuannya, rasa-rasanya ramai ni yang mendengarkannya mengenai dengan perlombaan basikal ini. Jadi sekiranya mereka berminat, siapakah yang boleh mengikuti acara ini tuan? Peserta-peserta dibukakan kepada tim penunggang basikal, khususnya di kalangan penduduk di seluruh negara Brunei Darussalam. Yang sebenarnya slot yang disediakan adalah sebanyak 100 slot. 100 slot sahaja, dan
pendaftaran ini telah dibuka sejak 10 Mei 2022 dan sepatutnya tutup pada 6 hari bulan Jun 2022. Okay. Oleh kerana mendapat sambutan yang amat menggalakkan, kami pun terkejutlah. Slot tersebut telah penuh dalam masa 3 minggu sahaja. Masya Allah. Dan pendaftaran terpaksa ditutup awal iaitu pada 30 hari bulan Mei 2022. Tetapi insya-Allah acara yang seterusnya akan dibuat lagi masa hadapan dengan meningkatkan lagi jumlah slot untuk peserta-peserta. Jadi ketika ini slotnya sudah pun tutup dan hanya 100 slot sahaja. Ya, Masya Allah. Jadi ini adalah sambutan yang sangat menggalakkan daripada ramai ya untuk mengikuti perlumbaan basikal tersebut yang sepatutnya ditutup pada 6 Jun. Tapi 3 minggu sahaja awal sudah dipenuhi pendaftarannya. Jadi pasal ditutup awal pada 30 Mei 2022 masih. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kalau dari segi sambutannya ni Tuan? Adakah dari kalangan perempuan juga mungkin adalah antaranya yang peserta yang paling ramai juga ni kali? Memang ada. Ada bahagian perempuannya. Alhamdulillah. Selalunya bahagian kategori perempuan ini sekarang ini mereka berani tunjuk ke hadapan untuk menunjukkan bakat dan prestasi mereka. Ya, Alhamdulillah. Itu yang kita mau dengarkan sebenarnya ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya kepada Tuan Haji Arifin dan seterusnya ya kita akan beralih kepada Tuan ya. Ya, mungkin kita akan bersama dengan timbalan pengerusi. Akan mengongsikan berkenaan dengan perkara-perkara yang perlu diketahui secara umum oleh peserta-peserta ni Tuan. Silakan. Alhamdulillah, seperti mana yang sedia maklum, kita ni masa ni masih lagi menjaga protokol SOP. SOP kita. Maka dengan itu kami mematuhi apa yang dikuasakan oleh Kementerian Kesihatan dengan mengadakan ujian ART Antigen Rapid Test sebelum peserta-peserta datang ke tempat event. Mana-mana peserta yang kurang sihat kami tidak galakkan untuk datang ke tempat tersebutlah. Selain itu scan code dan sebagainya masih lagi dikekalkan masih lagi digunakan. Iya. Jadi adakah ini adalah salah satu daripada acara yang pernah dilakukan sebelum-sebelum ini, dan jika ia pernah dilaksanakan, mungkin apa perbezaan acara ini dari sebelumnya? Okey, acara sebegini pernah diadakan juga di mungkin Pelan Batu, walaupun di daerah Bled sistemnya sama. Kami memastikan kehadiran dan penyertaan orang yang berbasikal mematuhi standard prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan lah. Alhamdulillah ya. Jadi kita percaya di mana Tuan sendiri dan juga kepada Tuan Haji Arifin dan juga Tuan Arifin bin Haji Ajma'in ini adalah merupakan mungkin ahli daripada mungkin Pelan Batu Cycling Team. Mungkin boleh mana kita mempunyai masa ni mungkin boleh berkongsi antara pengalaman mengikuti perlumbaan acara basikal ini. Apa yang perlu dititik beratkan ni sebenarnya? Yang tadi titik beratkan pertama ialah keselamatan diri sendiri dan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadinya pengguna jalan raya yang lain dan penunggang basikal hendaklah saling memahamilah, jangan terputong sana terputong sini. Itu yang paling penting, keselamatan dirilah. Sama-sama. Jadi pengguna jalan raya pun harus berhati-hati juga, terutama sekali di jalan sempit dan jalan di highway lah. Kadang-kadang macam orang berlaju tan indah. Sama-sama lah yang penting sama-sama menjaga keselamatan. Jadi Tuan tadi ada tidak memperlihatkan tadi jalan-jalan yang akan dilalui. Jadi setiap jalan yang dilalui itu adakah nanti akan ada pit stop? Mungkin ada macam-macam itu, mungkin ada orang yang akan membantu dari segi pemberian air mungkin ataupun ada bantuan macam mana? InsyaAllah ada. Cuma untuk static feeding sahaja. Membagi minuman dan makanan melalui timka tidak dianjurkan sama sekali dalam perlumbaan ini. Kerana kami mementingkan keselamatan. Keselamatan pelumba-pelumba dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Dan static feeding ini akan start di Jalan Masenato sampai ke Kampung Parit. Seperti yang dalam map atau. Dari start Jalan Kampung Masin sampai ke Peranginan Kampung Parit. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap lagi mengenai dengan pendaftaran, kita sudah maklum sebetulnya ya, yang mana pendaftarannya sebenarnya sudah pun tutup pada penonton kita inilah ya yang masih bersama kita pada ketika ini. Jadi bagaimana orang ramai boleh tahu informasi atau maklumat untuk mendapatkan pendaftaran sebelum berlangsungnya perlombaan basikal ini? Okey, mengenai dengan exposure to public, especially to cyclists lah. Jadi ada caranya dengan di media sosial lah, Instagram, Facebook dan sebagainya. Selain daripada itu juga kami juga ada berhubung dengan ketua-ketua basikal yang ada di daerah di Brunei Darussalam. Jadi mana tahu diorang akan mengantar pasukan diorang untuk itulah. Jadi sana cepat expose barangan inilah. Ya. Jadi tuannya tadi memandangkannya dibukakan kepada di kalangan penduduk di seluruh negara Darussalam. Jadi mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita ya, antara peserta daerah mana yang paling ramai mengikuti ni dalam acara ni? Mengenai dan peserta yang paling ramai yang mengikuti acara ini lah dari Brunei Muara. Brunei Muara ya. Selain itu juga ada juga yang tim dari Tutong, Belait dan Temurong lah. Jadi selain pada itu juga penyertaan daripada warga-warga asing yang tinggal di negara Brunei Darussalam pun turut sama ada juga bagi ya? memeriahkan acara perlombaan tersebut pada minggu depan itulah. Ya, Alhamdulillah ya. Dan dapat sudah kita dibayangkan ya, di mana nanti pada 19 Jun ini pasti acara ini akan meriahlah ya. Betul. Dengan kita ni melihat nanti akan ada pasukannya dari segi basikal nanti akan melintasi mungkin pada bis kita ya yang berdekatan dengan kediaman bis kita, pasti mereka ini akan melalui atau melintasi kawasan-kawasan rumah bis kita ya. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin kita dapat paparkan satu lagi peta yang akan kita kongsikan ni. Ya, mungkin daripada siapa yang mungkin dapat boleh menjawab ni. Mungkin dapat menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan peta yang dipaparkan di kaca TV ketika ini. Ini mungkin tempat pelepasan ni tuan. Ini tempat pelepasan iaitu di Pusat Kesihatan Pangkalan Batu. Di mana ia tempat pelepasan dan di mana tempat bermula dan juga tempatnya berakhir. Alhamdulillah. Dan peserta-peserta perlu melalui tempat ini sebanyak 6 kali pusingan. 6 kali pusingan. Ya, looping. Yes. Looping. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi apa yang kita turut difahamkan juga yang mana acara ini adalah sebuah program yang dikendalikan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, iaitu program Happy Environment and Lifestyle ataupun HEAL yang merupakan kerjasama bersama dengan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan juga Green Eagles JPMC Sdn Bhd. Jadi mungkin Pangkalan Batu Cycling Team adalah merupakan antara yang dilantik ya sebagai duta bagi kegiatan fizikal di bawah program HEAL ini. Jadi mungkin dapat dikongsikan ahli-ahli ya bagi mungkin Pangkalan Batu Cycling Team MPB City ini, dan apakah antara acara-acara yang pernah dilaksanakan sebelum ini? Okey, alhamdulillah. Acara-acara yang sudah kami laksanakan sebelum ini, pada tahun 2018 kami mengadakan ekspedisi berbasikal yang melibatkan Mukim Pangkalan Batu, Mukim Pangkalan Batu saya dan staf-staf yang ada di pusat kesehatan. Itu yang pertama sekali yang kami adakan. Tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 kami bukakan lagi ekspedisi untuk seluruh Brunei, termasuk Belait, Tutong. Pada masa itu dijangkakan peserta melebihi 300 peserta yang melibatkan diri. Alhamdulillah. Yang akhir sekali yang kami buat pada tahun 2000 ataupun melibatkan semua siklis di Brunei Darussalam. Dan yang keempatnya
yang minggu depan ini. 2022 ya. 2022. Iya, alhamdulillah ya. Jadi kita mengharapkan ni tuannya mudah-mudahan acara yang bakal diadakan pada 19 Jun ini ya dipermudahkan dan kita mengharapkanlah cuaca juga akan bekerjasama ya dalam acara ini insya-Allah ya. Jadi tuannya selaku ya orang yang berpengalamannya dalam mengendalikan basikal penunggang basikal ini. Jadi mungkin tuan boleh kongsi apa antara cabaran ataupun halangan yang bakal ditempuhi kepada peserta-peserta ini. Okey. Cabaran-cabaran ataupun yang harus ditempuhi oleh peserta-peserta pelumba itu nanti memandangkan jalan di kesukaan sana ada yang di tepi-tepi jalan atau yang rusak, orang harus anulah mengambil perhatian jangan sampai terjadi yang tidak diingini. Yang kedua, dinasihatkan juga kepada para penunggang basikal yang ikut serta itu nanti di kawasan ini walaupun yang nampak ia mendarat berbukit, ia flat saja, tapi kawasan ini kawasan yang berangin. Itu sebagai salah satu cabaran yang paling paling berat tu yang sebenarnya. Ya, berangin itu tuan, maksudnya itu kalau berangin itu kalau macam mana? Kenapa ya? Kenapa ya berangin? Ya, anginnya yang berangin ini sebenarnya angin itu ya macam ada tantu pusingan angin itu. Ada yang dari depan. Ya, memandangkan masa ini basikal ini kebanyakan basikal yang ringan kan. Iya, betul. Ya kaban. Kita kadang-kadang kita harus mana tu harus tani melawan arus anginan ni. Melawan arus. Tani perlu fokus tu. Iya. Dan mungkin apakah antara insiden ataupun perkara yang mungkin pernah berlaku yang sesuatu tidak diingini, tapi bagaimana cara untuk mengatasi ini, Tuan? Mungkin dapat dikongsikan daripada timbalan pengurusi? Okey, insiden-insiden yang selalunya terjadi adalah mengikuti terlalu rapat lah. Jadi macam tayar, tepi sel tayar, pastinya ia akan orang tu akan injured lah terbalik. Jadinya pada masa yang sama kami menyediakan emergency untuk untuk yang peserta supaya mereka ini dapat mengikut yang proper safety itulah berbasikal walaupun ianya perlombaan maka kelah menang memang ada tapi yang kami pastikan ialah keselamatan. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap juga mengenai dengan persiapan dan persediaan, ya kita percaya yang mendengarkan ini memang dengan berbaki lagi 10 hari ini membuat persiapan dan persediaan ya untuk mengikuti perlombaan basikal ini bagi peserta-peserta yang sudah pun mendaftarkan, bukan yang yang kita ni yang belum mendaftar kerana sudah pun ditutup. Jadi ini bagi mereka yang sudah pun mendaftar, jadi mesti ada persiapan dan juga persediaan. Jadi apa nasihat Tuan kepada mereka yang akan mengikuti ataupun menyertai perlombaan basikal ini? Mungkin ada sedikit nasihat yang akan dikongsikan. Okey, bagi yang menyertai acara yang akan datang ini, mereka mestilah memastikan keadaan basikal mereka dalam keadaan yang fit, ready to be used ya. Dari aspek tayar dan sebagainya. Selain itu juga tahap kesihatan mereka perlu juga ambil kira. Selain itu juga mereka mestilah mematuhi syarat-syarat seperti penggunaan helmet dan itulah hanya road bike saja yang akan digunakan ya untuk acara, tiada ada jenis basikal lain dan mematuhi marshal yang ada ataupun polis yang turut sama membantu dalam acara itu tersebut nanti. Jadi dari segi pakaian ada dari penonton kita ada yang bertanyakan ni. Katanya dari segi pakaian macam mananya? Pakaian yang selalu dipakai adalah standard pakaian berlumba ya dan seluarnya dan kasutnya lah. Dan topinya dan sarung tangan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu dia sedikit sebanyak mengenai dengan perkara yang telah dikongsikan dan mungkin sekali lagi mungkin ada di antara acara kita mungkin ada di antara penonton kita ni yang ingin mengetahui sekali lagi rutenya katanya.
Mungkin dapat dikongsikan sekali lagi rut yang akan dilalui yang mana sejauh 114 km ini akan bermula dari mana ni Tuan sekali lagi? Akan bermula di Pusat Kesihatan Penggalan Batu menuju ke roundabout Jalan Melaut Limau Manis, roundabout Jalan Junjungan, Mukim Penggalan Batu, Bengkurung Masin, Jalan Melaut Limau Manis dan berakhir di Pusat Kesihatan Penggalan Batu. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi Tuan, sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin ada harapan atau saranan? Silakan. Ini dari Tuan situ sahaja dulu. Ya. Saranan saya seperti biasa, keselamatan dan tahap kesehatan perlulah amat dititik beratkan dalam perlombaan yang akan dianjurkan nanti. Ya, Alhamdulillah. Tuan sendiri mungkin ada harapan Tuan? Bagi acara ini dikendalikan berterusan, saya mengharapkan agar banyak yang tampil jika ada acara-acara event yang dianjurkan oleh MPB maupun mana-mana cycling team yang ada di negara Brunei Darussalam bagi mengaktifkan lagi gaya hidup sehat dengan berfizikal. Walaupun selain berfizikal, cara lain pun ada juga. Jadi biarlah kita ni membuat dengan fizikal. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk akhirnya barangkali daripada Tuan Haji Arifin bin Haji Abdul Rashid sebagai pengurusi, mungkin ada saranan dan juga harapan kepada orang ramai? Okey. Saranan saya kepada orang ramai, khususnya penduduk Mukim Penggalan Batu yang menggunakan laluan tersebut. Semasa acara tersebut nanti haruslah berhati-hati kerana acara ini acara lumba. Kerana orang berbisikal ini berebut-rebut kan mau di depan, ada insiden apa itu yang tadi harapkanlah. Lagi satu yang kedua, harapan saya nanti akan ramailah penduduk kampung Masin dan Limau Manis yang keluar di jalan untuk memberi sokongan. Ya, insya-Allah ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi itulah dia acara yang akan bakal diadakan insya-Allah pada 19 Zulkaidah 1443 Hijrah bersama dengan 19 Jun 2022 Masihi, iaitu hari Ahad di 11 pagi sahaja. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih ya kepada Yang Mulia Tuan Haji Arifin bin Haji Abdul Rashid, iaitu pengerusi, dan juga bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Yunus bin Haji Pungut, iaitu timbalan pengerusi, dan bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Arifin bin Haji Jamain yang merupakan setiausaha. Terima kasih sekali lagi. Apapun kita ucapkan, semoga acara yang bakal langsung ini akan berjalan dengan jayanya dan dipermudahkan ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi